Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت حيلت أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk menyambung bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-75. 75 kita secara langsung bersiaran secara live hampir nak dekat 1 tahun lah kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, dan insyaAllah kita masih lagi dalam bab yang ke-26 berkenaan dengan lauk pauk yang dimakan oleh Nabi. Kita masuk kepada hadis yang ke-162. Hadis yang ke-162, yakni Nabi SAW, antara lauk yang dimakan oleh baginda adalah daging bahagian belakang. Daging bahagian belakang. Sebelum ini kita berkongsi berkenaan dengan Nabi SAW suka memakan daging kaki hadapan kambing, daging kaki depan kambing. Untuk hari ini kita masuk pada makanan daging bahagian belakang. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. An Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna atyabal lahmi lahmuz zahri. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya daging yang paling enak ialah daging di bahagian belakang haiwan ternak. Daging bahagian belakang. Jadinya dalam hadis ni Nabi SAW menegaskan kepada kita bahawa daging yang paling enak itu adalah daging di bahagian belakang haiwan lah. Jadinya ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ada kalanya memakan daging di bahagian lain lah, selain daripada bahagian kaki depan, di bahagian daging kaki depan. Namun baginda paling menyukai daging bahagian kaki depan sebagaimana diceritakan oleh hadis-hadis sebelum ini, kerana bahagian tersebut bukan sahaja lazat, bahkan ianya cepat ataupun cepat masak lah. Bila dimasak, bahagian itu paling cepat untuk empuk, paling cepat untuk masak. Sebab itu Nabi SAW paling suka bahagian inilah daging bahagian kaki depan. Cumanya ada ketikanya ada kalanya Nabi SAW itu makan bahagian daging bahagian yang lain lah. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW makan daging bahagian belakang, bahagian belakang lah, bahagian belakang haiwan. Seterusnya hadis yang ke-163. Hadis yang ke-163, antara makanan yang dimakan oleh Nabi SAW, lauk yang dimakan adalah roti dan juga cuka. Roti dan juga cuka. An Ummi Hani radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaki shay'un faqultu la illa khubzun yabisun wa khal faqala hati ma aqfara baitun min udumin fihi al-khal. Maksudnya diriwayatkan daripada Ummu Hani radhiyallahu anha yang menceritakan, suatu hari Rasulullah SAW masuk menemuiku, lalu ia bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat aku makan? Jadinya
ada satu ketika itu Nabi SAW bertemu dengan Ummu Hani. Ummu Hani ini merupakan seorang sahabat Nabi, seorang sepupu Nabi. Sepupu Nabi yang bernama Ummu Hani. Nabi SAW masuk, pergi bertemu dengan beliau, dan Nabi tanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat aku makan? Kemudian Ummu Hani menjawab, tidak ada kecuali roti kering dan cuka. Lantas baginda berkata, bawakan kepadaku. Tidak kosong lauk dari rumah yang telah ada cuka di dalamnya. Jadinya hadis ni nak menceritakan, nak bagi tahu dekat kita bahawa Nabi SAW itu meminta makanan daripada Ummu Hani yang merupakan sepupu Nabi SAW, yang merupakan sepupu Nabi. Lalu Ummu Hani menghidangkan kepada baginda roti kering bersama dengan cuka sebagai lauknya lah. Cuka itu sebagai lauk. Hidangkan roti kering dengan cuka sebagai lauk. Kerana makanan itu sahaja yang ada di rumahnya. Dihidangkan roti dan juga cuka sebabkan memang itu saja makanan yang ada di rumah Ummu Hani. Baginda lalu memuji cuka sebagai lauk yang memadai ketika tiada lauk lain. Jadinya apabila tidak ada makanan di rumah dan hanya ada cuka, maka Nabi SAW akan memuji cuka tersebut. Tapi kalau ada makanan selain daripada cuka, Nabi SAW akan puji makanan yang lain lah. Tapi kalau tak ada makanan, hanya ada cuka, Nabi SAW akan memuji cuka. Itu. Jadinya pengajaran yang kita boleh ambil adalah berkata Imam Ibn Hajar, hadis ini memberi galakan agar kita ini tidak memandang rendah pada roti dan juga cuka. Hadis ni nak bagi tahu kita, jangan kita ini pandang rendah pada makanan roti dan juga cuka. Kerana cuka ini pernah dipuji oleh Rasulullah. Jadinya jangan kita memandang remeh lah kepada makanan seperti roti dan juga cuka. Sebab itu ada antara makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Yang keduanya, dapat juga kita fahami daripada hadis di atas bahawa tidak mengapa kita meminta makanan daripada orang yang tidak ada rasa segan dalam hati kita terhadapnya, dengan sebab adanya perasaan mahabbah serta mahabbah antara kita dengannya, dan kita juga mengetahui ia juga turut mengasihi kita. Jadinya tidak salah untuk kita ini meminta makanan daripada orang yang kita tidak segan. Dan kita tidak segan. Seperti mana Nabi SAW itu minta makanan kepada sepupunya yang bernama Ummu Hani. Jadinya boleh untuk kita ini minta makanan kepada orang yang kita tidak ada perasaan segan lah. Dan kita itu ada perasaan mahabbah di antara keduanya lah. Di antara kita dan juga di antara orang tersebut ada perasaan mahabbah yang kalau kita minta makanan pun orang tu dia tak kisah, dia akan bagi. Itu dibolehkan lah. Tapi kalau kita ini segan dan juga orang yang kita kenal itu tidak ada perasaan mahabbah di antara kita dan dia, janganlah kita minta makanan. Yang ini adalah untuk bagi orang yang kita tidak ada rasa segan dan ada connection mahabbah di antara keduanya, itu dibolehkan, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan insyaAllah hadis yang terakhir pada tengah hari ini, yakni antara makanan yang dimakan oleh Nabi adalah sarit. Sarit ini adalah roti dan juga kuah daging. Roti dan kuah daging. Hadis yang ke-164, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyata 'ala an-nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri at-ta'am. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan Aisyah berbanding wanita-wanita yang lain seperti kelebihan tharid ke atas makanan yang lain. Okey, kita baca lagi satu sebab ada hadis yang berkaitan yang sama. Hadis yang ke-165, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyata 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri at-ta'am. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kelebihan Aisyah radhiyallahu anha berbanding wanita-wanita yang lain seperti kelebihan Tharid atas semua makanan yang lain. Dia hadis yang sama, cuma ni daripada perawi yang berbeza. Yang hadis yang ke-164 ini daripada Abu Musa al-Ash'ari, dan hadis yang ke-165 daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dan kedua-dua hadis ini juga menceritakan berkenaan dengan kelebihan Sayyidatina Aisyah berbanding wanita-wanita yang lain, dan juga kelebihan Tharid. Tharid ni roti dan juga kuah daging di atas semua makanan yang lain. Jadinya Tharid ni ialah roti yang berlaukkan kuah, biasanya bersama dengan daging lah. Biasanya bersama dengan daging, iaitu dicebis-cebis roti itu, kita koyak-koyakkan roti, kemudian dicicah dengan kuah tersebut. Itu dipanggil Tharid, roti yang dimakan dengan kuah daging. Melihat kepada manfaatnya, kemampuannya, yakni manfaat inilah Tharid tadi. Lepas tu kemampuan Tharid yang boleh mengenyangkan, mudah ditelan, serta kelazatan dan juga keenakannya, maka Tharid merupakan makanan yang terbaik berbanding makanan-makanan yang lain. Begitu jugalah kelebihan Sayyidatina Aisyah berbanding wanita-wanita lain dalam kalangan umat ini. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil adalah kita dapat mengetahui salah satu jenis makanan yang dinikmati oleh Rasulullah adalah Tharid, yakni roti yang dicicah dengan kuah. Itu antara makanan yang dimakan oleh Nabi. Kemudiannya kita juga dapat mengetahui kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berbanding wanita-wanita lain. Namun bandingan itu tidaklah merangkumi keseluruhan wanita, kerana terdapat wanita lain yang lebih tinggi kedudukannya daripada Sayyidatina Aisyah. Ini tidak merangkumi kelebihan Sayyidatina Aisyah berbanding wanita lain, ini tidaklah merangkumi keseluruhan wanita, disebabkan ada wanita-wanita yang lain yang lebih tinggi darjatnya daripada Aisyah. Dan kita akan huraikanlah nanti pada hujung bab, nanti akan diceritakan juga siapakah wanita-wanita terbaik. Jadinya setakat itu saja perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah pada tengah hari ini. Kita baca empat hadis daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.